82,000 barangan keperluan harian ditawarkan diskaun sehingga 70%. Sempena kempen penurunan harga 2015 yang bermula Ahad lalu. 16 pasar raya menerusi 1,000 cawangan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak menyertai kempen kali ini. Antara pasar raya besar yang terlibat termasuk The Store, Tesco, Aeon Big Giant, Maidin dan Econsef. Untuk bercerita lebih lanjut mengenai kempen ini, bersama kami di studio ketika ini, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengurusan, Datuk Seri Alias Ahmad. Terima kasih Datuk Seri kerana bersedia bersama Nasional 1 pada hari ini. Baik, bagaimana sambutan pengguna terhadap kempen penurunan harga setakat ini? Okey, kempen penurunan harga ini yang dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kabinet KK pada hari lepas. Di seluruh negara, saya anggap ini kempen terbesar saya rasa dan lebih besar daripada tahun sebelumnya, 2014. Ini semata-mata untuk membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat, dan kempen ini dijalankan secara sukarela oleh peniaga-peniaga ataupun players industri ini yang terlibat dengan pengedaran makanan dan sebagainya barangan. Jadi sejak dilaksanakan 4 hari lepas, secara umum peratanya apabila kita mendapat feedback daripada peniaga-peniaga, pengusaha-pengusaha pasaraya dan sebagainya, terdapat peningkatan jualan di antara 5 hingga 70% bergantung pada lokasi. Jadi kita tahu bahawa yang tertinggi jualan saya maklumkan di The Store Kuantan, jualan harian sampai 70%. Manakala setengah hypermarket, supermarket lain itu di antara 5 hingga 70%. Dan kita tahu bahawa kita baru saja selesai perayaan Tahun Baru Cina. Kebiasaannya selepas Tahun Baru Cina, perbelanjaan itu dia akan berlaku sedikit pengurangan. Tapi walau bagaimanapun berdasar pada keterangan daripada pihak pengusaha ini bahawa sehingga hujung bulan ini peningkatan akan berlaku lebih tinggi. Ini sebenarnya sambutan daripada pihak pengguna itu sendiri yang menyedari bahawa mereka sudah menyedari bahawa untuk masanya untuk mereka membeli barangan yang ditawarkan dengan harga yang begitu murah. Dan di samping itu, saya sebutkan tadi inisiatif daripada kerajaan bahawa dalam keadaan di mana masyarakat mengatakan bahawa peniaga ini sangat liat untuk menurunkan harga kerana walaupun harga minyak dah turun satu ketika sejak 3 bulan yang lepas, melainkan untuk 1 Mac ini peningkatan harga minyak 25 sen. Jadi walaupun berlaku peningkatan sedikit harga minyak itu, peningkatan hanya dalam 14.3% sahaja, tetapi tawaran untuk jualan ataupun dalam kempen ini sehingga di antara 10 hingga 70%. Begitu tinggi, melebihi paras kenaikan harga minyak. Dan saya suka jelaskan bahawa harga minyak itu sendiri bukan penentu faktor utama bagi menentukan sesuatu harga barangan. Saya tertarik dengan apa yang Datuk Seri sebutkan tadi. Kempen ini dilakukan secara sukarela oleh peniaga sendiri? Kerajaan tidak memaksa pihak peniaga, pengusaha ini untuk menurunkan harga. Kita tahu bahawa ini soal perniagaan. Perniagaan dan mereka tahu apa yang mereka nak buat, tetapi kerajaan memang menggalakkan dalam konteks keprihatinan kepada pengguna, dan peniaga juga mengambil peluang ini untuk bersama-sama. Dan kita faham juga bahawa pihak peniaga juga banyak memberi sumbangan kebajikan dalam kes-kes bencana tertentu. Ini pun sumbangan mereka kepada masyarakat, dan sikap mereka untuk bersama-sama menyahut seruan Kabinet KK ini supaya penurunan harga itu dibuat semata-mata untuk kepentingan dan keprihatinan bahawa kemungkinan berlaku peningkatan kos sara hidup itu dan dapat dikurangkan melalui kempen ini. Saya difahamkan lebih 1,000 pasaraya mengambil bahagian pada kempen kali ini, Datuk. Sehingga ini dalam 1,090 cawangan perniagaan yang terlibat dalam kempen ini, di mana 16 peniaga-peniaga utama yang besar itu ialah syarikat-syarikat utama tadi, dan mereka mempunyai 1,000 lebih cawangan di seluruh negara dan menawarkan harga yang sangat menarik. Dan apa yang menarik lagi ialah penyertaan pengilang. Jadi minggu lepas juga Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Hassan Malik merasmikan kempen pengilang, contohnya Nestle telah membuat kempen nilai tambah kepada produk-produk di bawah syarikat Nestle itu sendiri, contoh Milo, Maggi dan sebagainya. Jadi pihak pengilang paling atas dalam sistem produksi ini
mereka juga telah mengambil bahagian untuk menurunkan harga mereka. Jadi ini sebenarnya satu perkara yang baik, pelibatan dari syarikat-syarikat. Jadi dengan itu kita berharap apabila pengenalan lain juga mengambil peranan untuk menurunkan harga mereka dan dia akan turun ke bawah. Sehingga perucik-perucik ataupun supermarket lebih rendah di bawah rantai ini, dan mereka juga dapat menurunkan harga yang lebih rendah kerana penggilang sudah turun harga yang pada tahap yang terbaik. Dan pastinya kejayaan kempen penurunan harga barang tahun ini melibatkan kerjasama pelbagai pihak dari pihak pengguna, peniaga dan juga pengilang, Datuk Seri. Kami juga telah mendapatkan reaksi orang ramai mengenai kempen ini. Datuk, kita saksikan terlebih dahulu. Alhamdulillah, saya sebagai pengguna yang menggunakan begitu banyak barangan dan perkhidmatan yang ada di pasaran, tentunya ini sangat dialu-alukan dan satu usaha kerajaan yang baiklah. Dan kami sebagai pengguna sangat mengharapkan usaha-usaha kerajaan begini dan bolehkan memberikan kelebihan kepada kami sebagai pengguna untuk berbelanja dengan lebih efektif dan berjimat cermat, insya-Allah. Ya, macam kan barang pun harga naik, jadi kita pun susahlah. Kalau harga kurang dah turun tu, kita dapatlah mampulah nak beli barang macam untuk budak-budak sekolah apa semua kan. Itulah yang pendapat saya tu baguslah, memang baguslah bagi untuk kerajaan buat macam tu. Sebab anak-anak pun dah meningkat kan. Jadi memang satu keluarga tu ada setampai 5 orang anak. Kalau pampers dengan susu tu setiap kali menaik, susah. Kalau boleh harap kerajaan kawal dia punya harga. Baik, Datuk Seri, kita sudah lihat reaksi pengguna rata-ratanya mengalu-alukan kempen seumpama ini. Adakah kempen ini akan terus dijalankan setiap tahun, Datuk? Memang kempen penurunan harga ini memang kita laksanakan setiap tahun oleh Kabinet KK. Ya. Dan melihatkan kepada sambutan dua-dua pihak, daripada peniaga dan juga daripada pengguna ataupun masyarakat itu sendiri. Dan saya yakin bahawa kita akan teruskan untuk tahun-tahun dia akan datang dengan kapasiti yang berlainan. Dan kita harap juga peniaga ini dapat memberi tawaran yang lebih baik daripada masa akan datang. Sekarang 10 hingga 70% potongan. So kita harap satu masa kelak akan berlaku penurunan yang lebih baik daripada apa yang ada pada masa ini. Mungkin selepas ini barangan yang ditawarkan diskaun akan diperluaskan lagi. Ya, berbagai item yang ditawarkan sekarang ni lebih daripada 82,000 item yang ditawarkan. Ini kita boleh berunding atas keperluan kepada pengguna itu sendiri, dan kita boleh berunding dengan pihak-pihak persatuan ataupun peniaga-peniaga itu sendiri sama ada perkara apa item-item yang lebih sesuai untuk pengguna ini untuk pada masa yang akan datang, dan kita minta mereka menurunkan harga mengikut keperluan tadi. Mungkin ketika ada jualan besar-besaran seperti ini, pengguna mengambil kesempatan untuk membeli barangan secara dalam kuantiti yang lebih banyak ataupun secara pukal untuk mendapat diskaun yang lebih, Datuk Seri. Adakah bagaimana di pihak peniaga? Bagaimana pihak Kabinet NKK memastikan peniaga tidak mengalami kerugian selepas tempoh penurunan harga ini? Ini soal perniagaan. Pembeli, pengguna boleh mendapatkan sebanyak item, sebanyak mana jumlah yang mereka perlukan, dan peniaga juga telah menentukan berapa banyak supply mereka untuk kempen ini. Contohnya kalau saya sebutkan Nestle, dia menyediakan di antara 25 atau 30 juta barangan yang untuk di bawah program kempen ini. Jadi tiada timbul soal kekurangan bekalan dan sebagainya, kerana kempen ini mereka memohon sebanyak tempohnya selama 30 hari untuk kempen, tetapi walau bagaimanapun ada juga peniaga yang memohon supaya dilanjutkan sampai 3 bulan. Artinya mereka mempunyai stok yang mencukupi untuk kempen ini. Sepanjang 3 bulan berikutnya. Sepanjang 3 bulan berikutnya. Bagaimana kaedah menentukan barangan yang akan diberikan diskaun ini, Datuk? Ya, mungkin ada arahan tertentu ataupun panduan tertentu kepada peniaga dari kita mempunyai setiap jualan murah yang hendak laksanakan, kita mempunyai kementerian, Kabinet KK mempunyai guideline khusus. Jadi yang pertamanya mereka mesti pastikan bahawa harga asal mesti dipamerkan dan harga baru yang ditawarkan. Ini hak pengguna untuk mengetahui berapa harga asal di-slash, dipotong, dan berapa harga baru ditawarkan. Ini faktor utama yang mesti ada dalam setiap tawaran atau sale ataupun harga yang dilaksanakan. Jadi pembeli
pengguna dia akan lebih jelas bahawa memang ada potongan harga daripada harga asal dan harga sekarang. Itu panduan utama dari KPDNKK kepada pihak peniaga. Baik Datuk, pada awal perbualan kita tadi ada menyebut mengenai peningkatan harga minyak bukan penentu kepada harga barang. Banyak orang memikirkan bahawa apabila minyak turun, mesti harga barang turun. Apabila minyak naik, harga barang jangan naik. Itu pengguna. Jadi peniaga pula dia kata harga minyak naik, mesti harga barang mesti naik. Tidak semesti begitu. Apabila kita membuat engagement dengan peniaga-peniaga, pihak penggilang-penggilang sebagainya, mereka mengatakan kos yang terlibat untuk sesuatu produksi barang itu hanya melibatkan di antara 2 hingga 5% sahaja. Sebab terdapat faktor-faktor lain yang menentukan sesuatu harga bagi setiap barang itu. Umpamanya material, bahan-bahan untuk pembuatan itu 50% sudah diimport. Jadi bila diimport artinya termasuk kos-kos lain yang ditanggung. Sama ada bahan yang diimport itu di luar negara harganya mahal ataupun pertukaran mata wang itu sendiri juga akan menentukan harga. Tak tidak masuk lagi kos-kos yang ditanggung di dalam negara. Ini semua faktor menentukan. Jadi saya mengatakan bahawa kalau dilihat isu kenaikan harga barang ini dia bukan berlaku di Malaysia sahaja tetapi secara universal. Universal berlaku kenaikan ini. Dan setiap tahun akan berlaku kenaikan. Cuma bagaimana kita nak menguruskan kenaikan itu dan tidak semestinya setiap kenaikan harga itu kenaikan di luar negara akan berlaku kenaikan di Malaysia juga. Cuma saya dari segi kementerian KPDNKK kita adalah memastikan bahawa kenaikan harga bukan disebabkan oleh mencatut. Mencatut artinya mengambil keuntungan yang tidak munasabah. Jadi kita ada guideline di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan peniaga mesti memahami bahawa mereka tidak melanggari di bawah akta ini. Jadi kenaikan harga berasas kepada faktor-faktor menyebabkan kenaikan harga, okey, itu boleh diterima, tetapi kalau mencatut mengambil keuntungan yang di luar batasan yang tidak munasabah, ini kita kena kawal. Kerajaan kena kawal dan peniaga mesti memahami akta ini kerana mereka boleh disabitkan dengan akta ini sekiranya mereka mencatut. Datuk, kurang sebulan saja lagi cukai barangan dan perkhidmatan GST akan dilaksanakan. Adakah disebabkan GST juga pengguna ketika ini mengambil kesempatan untuk terus membeli ataupun menyimpan stok barangan? Saya rasa pengguna sudah mula menyedari tentang pelaksanaan GST itu sendiri kan terdapat berbagai kaedah pelaksanaan GST. GST kita adalah sistem kita lebih baik daripada negara-negara lain kerana kita ada yang yang tak kena GST. Yang kena GST, yang kerajaan langsung standard GST itu 3 perkara itu. Jadi mereka tahu mana elemen yang ada kenaikan sedikit, mana yang berlaku tidak naik ataupun pengurangan. Jadi pengguna dia tahu bahawa oleh kerana sekarang kebetulan kita buat kempen. Dan mereka pengguna ada bijak. Dia mesti mulai memahami dan menyedari dan sebab itu mereka membeli dengan kuantiti yang lebih banyak sekarang kerana mereka bijak membeli di masa musim turunan harga. Kempen sale seperti sekarang yang dibuat sekarang ni. Jadi soal GST satu perkara yang berlainan dan itu adalah satu sistem yang dilaksanakan untuk lebih mempercekapkan lagi dari segi kutipan cukai. Melihat kepada kejayaan kempen penurunan harga kali ini, apa mungkin yang Datuk Seri boleh simpulkan? Ya, ini inisiatif yang dibuat oleh KPDNKK untuk bersama-sama pengguna, bersama-sama rakyat bahawa dalam keadaan di mana mereka mengatakan kos sara hidup meningkat. Sebenarnya tidak begitu. Kalau saya nak sebutkan kos sara hidup ini, kalau kita lihat indeks pengguna CPI di Malaysia adalah lebih rendah daripada negara-negara ASEAN yang lain. Kita 3.2% dan kadar inflasi kita juga rendah. Jadi kalau dibandingkan dengan kuasa membeli di Malaysia dengan jumlah saving simpanan yang kita ada dengan harga barang itu sendiri, maka kita lebih baik berbandingkan negara-negara yang lain. Jadi selalunya kita pengguna ini dia sangat sensitif dengan sesuatu berlaku di persekitaran. Jadi mereka menganggap ini berbenar. Actually tidak. Jadi saya dah boleh buktikan kalau kita lihat di setiap hari di pasar raya, di the mall, di restoran, di sekitar mana-mana sekalipun, rakyat Malaysia lebih senang happy membeli, happy shopping. Jadi
mereka mempunyai kemampuan untuk berbuat demikian. Dan akhir sekali Datuk Seri, mungkin ada pesanan kepada pengguna dan juga pihak peniaga. Ya, saya selalu mengatakan bahawa pengguna Malaysia sudah semakin bijak. Ya. Survey yang kita buat daripada tahun lepas sudah meningkat ke angka 54% dan kita akan tingkatkan lagi pada tahun ini supaya pengguna tahu hak mereka dan tahu apa yang mereka patut buat. Jadi sebab itu kita menggalakkan supaya pengguna lebih bijak, lebih smart, lebih berwibawa dalam konteks untuk pembelanjaan. Pembelanjaan. Jadi daripada peniaga juga saya nak mengingatkan supaya terima kasih pertamanya kerana mereka mengambil peluang dan seruan kerajaan supaya terlibat dengan kempen penurunan harga ini dan sama-sama diingatkan bahawa jangan sekali mencatut mengambil kesempatan untuk menaikkan harga dengan tujuan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. Itu mencatut namanya. Ya. Baik, tahniah juga kepada pihak KPDNKK atas kejayaan kempen penurunan harga barang pada tahun ini. Baik, Datuk Seri Alias Ahmad, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepunaan, terima kasih kerana bersama Nasional 1.